Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan kurniaan nikmat serta segala-gala yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menggunakan anugerah tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam kita panjatkan kehadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, sihat walafiat semuanya insya-Allah. Nampak macam tak bermaya ini. Okay, baik, insya-Allah pada malam ini kita menyambung kembali kuliah kita. Pengajian kita masih lagi berada di dalam surah Al-Baqarah, yang mana surah Al-Baqarah ini kita baru sampai pada ayat yang ke-21 dan 22. Ayat yang ke-21 dan 22 pada minggu yang lalu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi ingatlah kot, kan, pengajian kita pada minggu yang lalu berkenaan dengan ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Baik. Dah ada Al-Quran kat tangan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pegang Al-Quran ataupun tengok dekat dalam telefon. Ayat yang ke-21 dan ke-22 ni minggu lepas Ustaz dah baca dah ayat dia. Cuma keterangan berkenaan dengan tafsir ayat ni masih lagi belum habis, kan? Baik. Jadi Ustaz baca sepintas lalu ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Mudah-mudahan ada keberkatan ataupun manfaat kita bersama-sama, kan, insya-Allah. Ustaz baca sepintas lalu, tuan-tuan boleh ikut perlahan-lahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Sadaqallahul Azim. Baiklah, kita tengok ayat yang ke-21 dan ke-22, yang mana ayat ni kita dah baca dah pada minggu lepas, tapi kerana penerangan ataupun tafsir ayat daripada Ibnu Katsir ini belum habis dijelaskan, jadi ustaz baca sekali lagi. Tak apalah kan, baca 2 kali nak, tak rugi sebagai pengukuhan. Baik, apa dia ni? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat ini. Allah Ta'ala sebut, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu ayat yang ke-21. Tengok ayat yang ke-22. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dari air dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Ayat yang ke-21 dan ke-22 ini Allah Azza wa Jalla menciptakan tentang penciptaan manusia. Allah Ta'ala kata, engkau, kita ni dan orang-orang sebelum kita Allah Ta'ala jadikan. Dan Allah Ta'ala tutup pada ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya ataupun moga-moga dengan kamu melihat kejadian diri kita, dan kita ingat balik kejadian atuk-atuk, nenek-nenek kita, orang-orang dulu, yang itu semua tu Allah Ta'ala yang jadikan. Allah Ta'ala memujuk supaya kita ni jadi orang-orang yang bertakwa. Konteks ayat ini Allah Azza wa Jalla nak sebutkan kepada kita bahawa, sebutkan pada waktu itu, masa diturunkan ini, supaya orang-orang kafir ni tinggalkan sembahan patung-patung berhala tu. Sebab yang menciptakan manusia ni bukan patung berhala, Allah yang ciptakan. Kan, tengok, Allah Ta'ala kata tak cukup dengan itu. Allah Ta'ala sambung pula pada ayat yang kedua, manusia, tengok bumi sebagai hamparan yang aku ciptakan kau tu. Aku yang ciptakan bumi ni sebagai hamparan. Wassamaa binaa, langit kukuh binaannya. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Daripada kukuhnya binaan langit itu aku keluarkan air yang dikenali dengan nama air hujan. Air hujan itu jatuh atas muka bumi. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Aku keluarkan pula buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu semua mensyirikkan, janganlah kamu semua menduakan Allah. Nampak ayat ni? Baiknya Allah Ta'ala dengan manusia.
dengan makhluk ciptaannya. Walaupun manusia itu zalim, dia engkar pada arahan Allah, tapi Allah Ta'ala masih memujuk, mendatangkan bukti-bukti supaya manusia berfikir. Kerana ada setengah orang, ada setengah manusia, dia rasa dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia tu, dia rasa dia boleh menggunakan kekuatan akal itu seolah-olah macam dia rasa mengatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan mereka kufur. Ada yang nak jadi ateis, yang nak keluar daripada agama, kan? Kerana dia kata buat apa hidup beragama, kan? Buat apa hidup jadi orang Islam susah, nak buat ni tak boleh, nak buat ini tak boleh, kan? Kadang-kadang sampai pada peringkat dia mula bertanya balik, apa tujuan Allah jadikan manusia? Kalau nak buat ini tak boleh, nak buat ini tak boleh, macam-macam larangan yang ada. Jadi dia kata dia lebih selesa etis, bebas. Dia buat sesuka hati apa yang dia nak buat. Tengok pada ayat ini kita faham, Allah Ta'ala kata aku yang ciptakan kau, kan? Orang-orang dulu tu pun aku yang ciptakan. Semua ni aku yang ciptakan. La'allakum tattaqun, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah. Okey, yang ni kita dah baca dah minggu lepas. Kita tengok kat sini. Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, tahukah kamu apakah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan ke atas hamba-hambanya? Kalau soalan tu ditanyakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa dia hak Allah Ta'ala yang diwajibkan ke atas hamba-hambanya? Hak Allah ke atas kita apa dia? Kalau hak kita dengan isteri, kita fahamlah, kan? Kita hak kita kepada isteri, dia milik kita. Kalau isteri pula, hak isteri dengan kita, dia nak nafkah, kan? Dia perlukan nafkah, kasih sayang. Dan sebab ini hak Allah ke atas manusia apa dia? Jawab Muaz, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Muaz jawab balik, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini akhlak dipanggil. Kemudian Nabi SAW bersabda, supaya apa dia hak Allah ke atas manusia ni yang wajib kita tunaikan, supaya manusia menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kena sembah Allah dan tak menyekutukan. Sembah Allah maknanya kena solat, kena beribadah kepada Allah. Bukan solat saja, segala-gala apa yang kita buat, kita dinilai sebagai ibadah. Boleh sebut untuk ibadah, maka niat kena ada cara-cara dan etika dia lah. Macam tuan-tuan nak tunaikan ibadah solat, contoh, kan? Ibadah solat, maka ibadah solat tu dia ada tata cara kelola dia. Tuan-tuan kena dengan niatnya, dengan wuduknya, dengan rukun-rukunnya. Tapi kalau dalam aspek pekerjaan, macam mana kerja kita tu kita nak jadikan dia sebagai ibadah, maka kita niat, kita letakkan niat, aku kerja hari ni kerana Allah Ta'ala nak cari nafkah, kan? Nak cari nafkah untuk kita rezekikan kepada anak-anak dan juga ahli keluarga kita. Tapi pastikan rezeki itu, kerja kita tu kerja yang halal lah, kerja yang halal, maka dia nilai sebagai ibadah. Baik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa ada orang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allahum wa syi'ta, maksudnya sekehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, apakah kamu akan menjadi sekutu bagi Allah? Nabi SAW bersabda, jangan ada seseorang yang mengatakan sekehendak Allah dan kehendak fulan, tetapi harus mengatakan sekehendak Allah kemudian kehendak fulan. Semua tuntutan itu semata-mata untuk menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai berasa ada sesuatu selain Allah yang dapat membantu dan memberi pertolongan terlepas daripada kehendak Allah.
Ini kalau macam kita, macam kita tuan-tuan dan puan-puan, mungkin dalam setiap perkara yang kita lakukan, kebergantungan kita, gantung harap kita tu bukan pada YB, kan, bukan pada JPJKK, tapi kebergantungan kita tu pada Allah, pada Allah. Adapun YB ke, pimpinan ke, ataupun orang-orang atasan kita, itu hanyalah sampingan, kan, ikhtiar kita melalui dia, tapi gantung harap kita itu pada Allah, kan. Itu kena betul lah tu, kita kena faham betul-betul lah kat situ, kan. Jangan kita bergantung harap kepada manusia. Manusia ni tak jujur, tuan-tuan. Manusia ni dia tak jujur, dia tak ikhlas, kan. Tak ikhlas. Hari ni mungkin dia bantu ikhlas, sampai mana dia boleh tahan? Lama 5-6 tahun nanti dia bunyi lah, kan. Orang tu dulu akulah yang bantu tu, kan. Orang tu dulu akulah yang bantu tu. Jadi bila kita nak bergantung harap, tuan-tuan letakkan Allah di hadapan. Itu lebih menyelamatkan tuan-tuan, dan juga akidah kita terjaga dengan sebaik mungkin. Macam tu. Baik. Firman Allah, wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ini ayat lain. Ibnu Katsir dia masukkan ayat ini dalam keterangan tafsir pada ayat 21 dan 22. Apa makna dia? Dan tiadalah kamu berkemahuan melakukan sesuatu perkara melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakinya. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dalam pertemuan kita yang lalu ada hadis Nabi SAW nyatakan bagaimana tawakalnya seekor burung. Dia keluar pagi, keluar daripada sarang, dia meninggalkan anak-anaknya tanpa dia ketahui ke mana arah rezeki makanan yang dia nak dapat. Kemudian dia akan pulang pada waktu petang dengan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Kan, kita nampak bagaimana Nabi SAW mendatangkan satu hadis berbentuk perumpamaan supaya manusia ni dia fikir, kan, dia berfikir dengan cara yang begitu. Tawakal. Ada usaha tak? Ada usaha. Burung tu keluar pergi terbang. Maknanya burung tu dia tak duduk sajalah dekat dalam sarang dia tunggu rezeki sampai, tapi dia keluar daripada sarang dia untuk mencari rezeki. Tawakal. Baik. Pengertian syirik yang disebutkan pada ayat 21 dan 22 ni kandungan tu, supaya kamu fala taj'alu lillahi andadan wa antum, mana tadi ayat dia? Supaya kamu tidak mensyirikkan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah. Jangan menduakan Allah Ta'ala. Apa maksud syirik? Ramai dah tahu ni. Sebagai ulang kaji. Kata pengarang kitab Ibnu Katsir, syirik ialah menyekutukan Allah dalam segala kekuasaannya, zat dan perbuatannya. Menyamakan Allah, kan? Menyamakan Allah. Syirik ni maknanya satu, menduakan ataupun menyamakan Allah, satu. Ataupun yang kedua, macam ni sebut menyamakan Allah. Macam tuan-tuan tengok sembahan agama lain, patung, dia samakan Allah. Samakan Allah dengan patung tersebut, satu. Ataupun dia sembah matahari, dia samakan Allah dengan matahari. Sebahagian agama yang lain dia mengatakan Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Ada juga macam itu, kan? Baik. Kata pengarang kitab lagi, hendaklah meyakini dengan sebenar-benar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang membawa pengertian hanya kepadamu aku sembah
dan hanyalah kepadamu jua aku meminta pertolongan dalam segala hal urusan hidup dan matiku. Pengarang kitab Ibnu Katsir dibawakan satu ayat lagi, iaitu dalam surah Al-Fatihah yang tuan-tuan baca. Kan kita baca ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tengok ayat tu. Allah Ta'ala tak mulakan dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budun. Allah Ta'ala tak mulakan dengan hanya kepada Engkau kami minta tolong dan kepada Engkau kami sembah. Tapi Allah Ta'ala mulakan hanya kepada Engkau kami sembah. Maknanya sembah, beribadah dahulu. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau tempat kami minta pertolongan. Saat dalam hadis kursi Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Al-Fatihah ini, ketika mana hambanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Ta'ala menjawab. Terus Allah Ta'ala jawab, ini antara antara aku dengan hamba aku. Aku nak tunaikan apa yang hamba aku minta. Jadi saat tuan-tuan baca ayat ini, tuan-tuan ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sembah Allah dan juga minta pertolongan kepada Allah. Dan ketika ini tuan-tuan kena ingat bahawa Allah Ta'ala menjawab, ini janji aku nak tunaikan apa yang hamba aku minta. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tu baca niat lah, kan, apa permintaan tuan-tuan saat membaca ayat tersebut. Hendaklah meyakini dengan sebenar-benarnya tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maaf, yang bawah dia ustaz terulang. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sedangkan kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, memelihara, memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain adalah tidak berguna dan merugikan kamu. Sesungguhnya kamu mengetahui bahawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar dan tidak ada keraguan lagi. Ibnu Abbas dia mengingatkan, dia kata jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah. Cakap dengan tuan-tuan ni, tuan-tuan orang baik-baik, tuan-tuan memang tak buat dalam benda tu, kan? Tidak buat perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sedar lah. Tak adalah tuan-tuan sembah patung bala, tak ada. Cumanya yang kita risau, kan, yang kita risau dalam keadaan kita tak sedar. Kadang ada juga sebahagian orang, kan, contoh ada sebahagian orang tu dia kahwin lama tak dapat anak, kan. Kemudian tiba-tiba je dia pergi ambil apa ni, dia dengar ada orang kata kalau nak dapat zuriat, contoh kalau nak dapat zuriat, dia kata pergi ambil tempat lapik orang mandi mayat tu, tidur dekat atas tu. Dia pun buat, percaya juga dia. Kan, percaya juga dia, kan, tidur dia dekat atas tempat lapik mandi mayat tu, dia dengan isteri dia. Jadi benda ni dalam keadaan kita tak sedar, kan. Antaranya benda-benda yang boleh jadi sampai kepada peringkat syirik, antaranya ialah menyembah kubur, kan. Percaya kepada perkara-perkara yang kita kategorikan dia hampir ataupun lama kelamaan dia akan pergi kepada mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, kan. Ada sampai peringkat ambil tanah kubur, ada sampai satu peringkat dia mengambil tali ikat yang dikebumikan tu, kain kapan tu, dia kata tali tu ada azimat dan seumpamanya. Ini kadang-kadang perkara-perkara ni kita tak sedar, kan. Kita tak sedar yang kita buat. Sebenarnya benda itu dia boleh hampir kepada lama kelamaan dia akan jadi perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kan. Jadi kena hati-hati. Tangkal, kan, tangkal, elakkan. Orang-orang masjid, orang-orang surau, dia selalu hadir ke masjid surau ni, kena elak lah. Jangan pula kita orang-orang masjid kita buat benda-benda tu. Kadang-kadang aktiviti perbomohan, tok bomoh ni,
Betul, dia semayang, dia hadir solat, tapi dalam masa yang sama dia percaya kepada mentera-mentera ataupun jampi-jampi. Jadi elakkan. Hatta tuan-tuan kalau diuji dengan sakit sekalipun, pertama hospital. Kemudian kalau hospital tak boleh, tu barulah carilah ustaz-ustaz. Katalah hospital kata memang tak ada sakit dah ni, dia ni memang tak ada sakit, dah scan, dah buat macam-macam, tak jumpa sakit, tapi orang tu kata sakit. Itu pergilah carilah mana-mana ustaz yang boleh buat berubat. Dan pastikan orang-orang ustaz-ustaz yang berubat ni, pastikan tengok juga, tengok, dengar elok-elok dia baca apa. Kan, kalau dia baca ayat Al-Quran, okey, teruskan. Kalau dia baca mantra-mantra yang tak apa-apa, tinggalkan. Elok-elok kita diuji dengan sakit, kita diuji, Allah Ta'ala uji kita sakit, tapi kita selesaikan dengan cara yang tak betul, 2 kali sakit kita dapat. 2 kali sakit. Ikhtiar, pastikan ikhtiar kita itu bertepatan dengan sunnah ataupun bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla. Elakkan. Ini perkara ni banyak berlaku. Perkara-perkara macam ini banyak berlaku. Jadi elakkan. Sama juga kadang-kadang ada sebahagian tu dia memakai saka, kan, dia belajar silat, macam-macam lah orang dulu kan. Kadang-kadang kan dia belajar silat, kemudian tok guru dia kata tutup silat tu dengan limau lah, apa-apa kan. Jadi benda-benda yang macam ini tuan-tuan kena elakkan. Kadang-kadang bidan-bidan kampung dan seumpamanya, elakkan. Cuba ikhtiar. Kalau kata ada, katanya cuba ikhtiar untuk buang, kan, buang benda-benda. Supaya apa? Supaya kita takut pergi kepada berkenaan dengan syirik. Ustaz pernah tengok juga kan, ada pergi dengan ada seorang ustaz tu, Ustaz Syakirin tu, ustaz tengok dia, orang tu dia nak mati kan, tak mati dia, ada saka. Ustaz tengok, bukan ustaz dengar cerita orang, bukan dengar cerita daripada orang, memang tengok dengan mata sendiri kan. Pergi dengan ustaz tu kan, ustaz tu buang saka kat orang tu. Orang tu dia sakit kat hospital, penuh wayar ni masuk kan, ikut hidung, ikut mulut, wayar masuk. Tak mati-mati orang tu, kuku kering dia. Kan, kuku kering dia. Lepas ustaz tu buang saka yang ada pada orang tu, takdir Allah, dalam beberapa minit mati kan, ajal dia pun sampai. Ya Allah kan. Rupa-rupanya ustaz fikir balik, kenapa sebab apa sampai peringkat macam tu sekali. Orang yang ada saka ni susah sangat dia nak mati. Rupanya ustaz terbaca satu pandangan daripada ulama juga. Dia mengatakan bahawa antara sebabnya kenapa orang saka ni payah nak mati, supaya manusia tengok, supaya manusia lain tengok bagaimana sakitnya nak mati dan bagaimana sakitnya orang yang memakai saka, azabnya ketika dia nak mati. Kita nak pengakhiran husnul khatimah, pengakhiran yang baik. Jadi cuba elakkan. Kan, kalau rasa ada, carilah ustaz-ustaz yang pandai. Jangan cari ustaz pula, cari ustaz lain, ustaz tak pandai. Kan, tuan-tuan kena ikhtiar. Baik. Kemudian perkataan al-andada, kan kita baca dia kan, fala taj'alu lillahi andada. Andad tu apa? Andad tu makna dia syirik. Syirik amat halus, samar, seumpama contoh berjalannya semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Oi, tak nampaklah semut tu tak? Semut dah halus, warna hitam pula tu, jalan atas batu warna hitam waktu malam, memang tak nampak. Jadi andada ni nak beritahu perbuatan syirik yang halus, yang halus, nampak macam tak syirik, rupanya syirik. Contohnya, demi kehidupan si fulan atau demi kehidupanku, sekiranya ni dia, tidak ada angsa ataupun itik peliharaan, pasti akan dimasuki pencuri, atau kerana kehendak Allah SWT atau kehendakmu. Ini Ibnu Kasir sebut. Kadang-kadang ada orang tu dia beli itik, dia kata kalau tak beli itik nanti kita susah. Kan, kalau tak beli itik nanti kita susah. Orang-orang dulu apa perumpamaan dia?
Tapi kadang-kadang kata-kata orang-orang dulu-dulu ni dia ada maksud yang tersirat di sebalik tu. Contoh, dia kata jangan duduk dekat atas bantal tu, nanti keluar bisul. Maksud dia kan punggung duduk atas bantal kan tak elok. Kan bantal tu tempat kita tidur, jadi lapik punggung. Contoh kan, kadang-kadang bukan macam itulah maksud dia. Maksud yang ini ni contoh dibagi ni, dia kata bela itik supaya dapat kekayaan. Contoh kan, perkara tu dia akan menyebabkan halus. Dia nampak halus, jadi kebergantungan kita akhirnya jatuh pada itik. Ada setengah orang dia kata jangan buat kerja hari Rabu. Kan? Biasa dengar. Hari Rabu tak boleh buat kerja, dia kata. Rugi, akan datang kecelakaan. Tu tak betul tu. Kan? Tuan-tuan macam tak pernah dengar je ni. Ya ke ustaz seorang je dengar? Ada yang kata jangan buat kerja hari Selasa, hari Rabu tak boleh buat. Kalau nak musafir ke, kalau ada nak buka apa-apa projek ke, jangan buat hari Selasa, hari Rabu, dia kata. Nanti akan rugi. Itu pun halus, anda kan akan pergi kepada perbuatan syirik. Mana ada, buatlah hari apa-apa pun. Kan? Buat je lah hari apa-apa pun. Baik. Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu an mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Yahya bin Zakaria alaihi salam supaya mengerjakan 5 perkara dan menyuruh Bani Israel melaksanakannya. Tetapi kemudian beliau lambat menyampaikan kepada Bani Israel hingga ditegur oleh Isa alaihi salam. Perkara macam ni, jika kamu tidak dapat menyampaikannya, maka aku akan menyampaikannya. Apa dia 5 perkara tu yang Allah Ta'ala perintahkan Yahya bin Zakaria supaya Nabi Isa AS ni sampaikan kepada umatnya? Apa dia? Yang pertama, hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Yang kedua, memerintahkan kamu menunaikan ibadah solat. Yang ketiga, memerintahkan kamu supaya berpuasa. Yang keempat, Allah Ta'ala menyeru supaya bersedekah. Yang kelima, menyuruh kamu memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma nak sebut kat sini yang pertama itulah konteks ayat yang kita baca ni. Yang kita baca ni yang pertama itu Nabi Allah Yahya bin Zakaria, dia pesan kepada Nabi Isa alaihissalam supaya sampaikan kepada Bani Israel 5 perkara. Apa dia yang pertama tu? Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya lama dah lah kan, Nabi-Nabi sebelum ini pun dakwah mereka semuanya terarah ke arah perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca ayat tadi. Kita baca ayat ya ayyuhallazina ya ayyuhannasu ubudu, wahai manusia, sembahlah Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Ayat ni tuan-tuan jumpa dengan kawan-kawan tuan-tuan yang bukan Islam, tuan-tuan cuba sampaikan kepada dia. Islam, agama Islam ni, penganut agama Islam, dia agama Islam ni dia bukanlah hanya semata-mata tuan-tuan datang solat, tuan-tuan baca Quran kan, tuan-tuan puasa, zakat, haji. Cukuplah tu kan. Dia hanya bukan sekadar itu. Untuk level iman macam orang tuan-tuan dan puan-puan ni, patutnya tuan-tuan dah kena pergi langkah setapak ke depan untuk merasai bagaimana Nabi SAW berdakwah kan, sampai mereka kena hina, kena caci, diugut untuk bunuh, hilang nyawa kan, hilangnya harta. Merasai bagaimana keperitan. Kerana ayat ini saat diturunkan, tuan-tuan bayangkan bagaimana Nabi SAW membacakan ayat ini kepada orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir. Kan, berat tak kita baca, tuan-tuan baca ayat tadi ni kan, sekadar baca
Mungkin iman kita bertambah satu, mungkin kita dapat pahala. Tapi bila tuan-tuan nak meresapi, nak merasai bagaimana dakwah ataupun usaha Nabi SAW dengan para sahabat, mereka menyampaikan ayat ini kepada masyarakat Arab jahiliah pada ketika itu. Besarlah kan. Jadi saat tuan-tuan cuba menyampaikan ayat-ayat ni kepada mereka, tuan-tuan pasti akan diuji. Tuan-tuan pasti akan diuji. Sama ada diuji dalam bentuk hinaan, diuji dalam bentuk hilang kawan dan seumpamanya. Akan sampai bentuk-bentuk ujian yang begitu. Kan? Tapi perlu berhikmah lah. Perlu berhikmah. Baik. Nabi SAW bersabda, aku menyuruh kamu melakukan 5 perkara yang diperintahkan Allah kepadaku. 1, berjemaah. 2, mendengar. 3, taat pada pemimpin. 4, hijrah. 5, jihad fi sabilillah. Sesungguhnya sesiapa yang keluar dari jemaah muslim walau hanya sejengkal, bererti ia melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali dia kembali semula ke pangkal ajaran Islam. Dan siapa yang mengajak kembali kepada kejahilan, maka mereka itu termasuk penghuni neraka Jahannam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia salat dan berpuasa? Nabi jawab, ya, meskipun dia salat dan berpuasa dan mengaku dirinya Muslim, sebutlah kaum muslimin dengan nama mereka menurut apa yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dia? Kan Nabi SAW cerita, Nabi beritahu 5 perkara Allah Ta'ala perintahkan kepada dia. 1, supaya berjemaah, maknanya berkumpulan, duduk dalam kumpulan muslimin, kumpulan. Antara dalam konteks yang kecil, ya, sekarang ni kita nampak solat secara berjemaah, konteks yang kecil lah. Ataupun dalam kumpulan yang besar sikit, mungkin sebagai ahli jawatan kuasa masjid, dalam kumpulan yang besar. Sebab tu bila tuan-tuan nak buat kerja-kerja agama ni, kerja-kerja Islam, tuan-tuan tak boleh nak bergerak secara solo, secara individu. Bila tuan-tuan bergerak secara individu, maka tuan-tuan akan cepat futur, dia panggil, hilang. Akan cepat hilang apa, dia akan menyebabkan putus asa. Tapi kalau kita bergerak dalam kumpulan, ada penasihat, ada pengerusi, ada timbalan, ada bendahari, ada AJK ni, ada biro ni, gerak bersama, maka kumpulan tu akan nampak kuat. Solat berjemaah, tuan-tuan, solat berjemaah, dalam solat kita ikut imam, maka walaupun kita hanyut kan, kita leka, tapi kita dipandu oleh imam. Kalau imam salah, maka makmum akan tegur. Tapi kalau tuan-tuan solat seorang-seorang, tuan-tuan leka, tuan-tuan salah, tak ada orang tegur. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, mafhum hadis, segerombolan ke sekumpulan. Segerombolan kambing dia bergerak bersama-sama. Ada seekor kambing yang terpisah daripada kawan dia tu, daripada kawan-kawan dia tu. Datang serigala dia takkan attack kambing yang banyak ni, maka dia akan attack yang seekor tadi tu, kerana itu lebih mudah. Begitulah iblis dan syaitan, dia akan attack yang seorang-seorang, dia takkan attack dalam kumpulan yang ramai. Kan? Sebab tu satu organisasi yang kukuh, maka dibina dengan baik, dan ahli-ahli dalam organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Company yang besar, yang berjaya, tuan-tuan tengok macam mana company tu disusun atur dengan baik. Kan, syarikat BMW, kan, kita baca bagaimana dia susun atur, kan, orang-orang dia dalam dia melaksanakan kerja. Kenapa? Kerana dia tahu kerja secara kolektif, secara berkumpulan ini, jika dia susun atur dengan baik, maka dia akan pergi dengan lebih jauh berbanding dengan orang yang kerja seorang-seorang. Samalah ibadah kita, gerak kerja kita untuk agama, solat berjemaah, baca Quran. Tuan-tuan baca Quran seorang-seorang boleh,
nak habis, lambat tak? Tapi kalau bertadarus 2, 3, 4 orang bertadarus, rasa semangat, kan, rasa semangat, rasa cepat habis. Tapi orang lain baca, tuan-tuan dengar lah. Jangan masa orang lain baca tuan-tuan tidur. Tak boleh lah macam tu, kan. Jadi kerja berkumpulan ini dia lebih menyelamatkan kita. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Yang kedua, mendengar dan taat pada pemimpin. Hijrah dan jihad fi sabilillah. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Boleh sikit lagi ke nak azan? Boleh sikit lagi ke habis dah masa? Habis dah? Belum lagi? Lagi. Seorang penduduk Badui ketika ditanya apakah yang membukti kewujudan Allah Ta'ala. Macam mana ni? Kan sekarang ni kan banyak orang-orang pandai, budak-budak pandai, kan? So sekolah menengah tu budak-budak sekolah pandai, MRSM yang cerdik-cerdik ni, dia tanya macam mana kita nak tanya dia bukti Allah Ta'ala itu ada. Zaman ustaz, zaman tuan-tuan mungkin kita tak pernah terfikir, kan? Orang akan tanya kita, sekarang ni budak tanya, macam mana kita nak jawab? Rupanya ni Arab Badui, dia tanya kat Nabi, apa bukti adanya Allah Ta'ala? Jawabnya subhanallah, jika najis unta menunjukkan adanya unta. Nabi jawab, bekas kaki, kesan tapak kaki tanda adanya orang berjalan. Maka langit yang berbintang, bulan, matahari dan bumi yang ada tumbuhan dan laut yang bergelora, tidakkah semua itu dapat membuktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan cukuplah semua itu untuk dijadikan dalil kepada zat Allah yang maha halus lagi maha mengetahui. Imam Malik ketika ditanya oleh Harun Ar-Rasyid tentang dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jawab dengan dalil perbezaan suara dan bahasa. Sebab lidah dan mulut manusia semuanya sama, tetapi suara dan bahasa menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul juga ya. Tuan-tuan ada lidah, ustaz ada lidah, kan? Tuan-tuan ada mulut, ustaz ada mulut. Tapi suara tuan-tuan dengan suara ustaz lain. Suara adik-beradik kita pun lain. Dekat situ menunjukkan bahawa bukti wujudnya Allah Azza wa Jalla. Imam Malik ketika ditanya oleh Harun Ar-Rasyid. Tadi orang Arab Badui ketika dia tanya kat Nabi, kan, apa bukti Allah Ta'ala ada? Nabi bagi contoh yang paling senang. Kita tengok tai unta tu. Kalau ada tai unta, tentulah ada untanya. Kalau ada bekas tapak kaki berjalan, tentulah ada orang yang berjalan. Kalau dah begitu, takkanlah bulan, bintang, laut bergelora tak ada orang yang menciptakannya. Kan? Itu antara jawapan, bukti. Kalau ustaz tanya tuan-tuan, termasuk dia ustaz sendiri pun, bila kita mula kenal Allah, kita mula tahu yang Allah tu sebagai pencipta kita, ustaz pasti tuan-tuan dan ustaz tak boleh nak bagi jawapan, kan? Tak ada orang yang boleh bagi jawapan. Bila darjah 1 ke, darjah 2 ke? Kenapa? Kerana mengetahui Allah sebagai pencipta itu adalah fitrah, semula jadi manusia. Baik dia Muslim, baik dia kafir, dia akan tahu. Dia akan tahu bahawa ada satu kuasa yang menciptakan diri dia. Tinggal lagi kita ni dipandu, di-guide. Ada guide, sekolah-sekolah yang membantu untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, terambil masa. Dan ayat 21 dan 22 ni panjang sikit keterangan dia, nak dibandingkan dengan ayat-ayat yang sebelum ini. Mudah-mudahan di samping itu tuan-tuan bolehlah ingat-ingat, hafal-hafal sikit ayat tersebut, kan. Korang-korang nanti boleh jadi imam solat Jumaat. Hafal-hafal sikit ayat-ayat
tersebut. Ada masalah boleh rujuk dengan ustaz insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azimani wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri.